Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton? Walau di mana kita berada, sentiasa kita ingat dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sentiasa dipayungi rahmat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala musibah. Amin. Baiklah penonton, kasih ibu hingga ke syurga. Begitulah pemilik susuk tubuh seorang ibu yang bernama Kabsyah binti Rafiq. Dari rahim beliau lahir dua orang pahlawan Islam yang gugur sebagai syahadat demi mentauhidkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah Kabsyah binti Rafiq meniupkan semangat juang ke dalam diri anak-anaknya? Mari kita sama-sama hayati kisah tokoh Sri Kandi ini bersama Ustaz Haryanto Rizal Rukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak bercerita tentang seorang lagi tokoh yang masyhur namanya dalam lipatan sejarah umat Islam. Satu orang sahabiah yang hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu susuk yang menjadi golongan yang mula-mula menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tokoh yang kita maksudkan ialah Kabsyah binti Rafiq. Kabsyah binti Rafiq atau nama lengkapnya ialah Kabsyah binti Rafiq bin Muawiyah bin Ubaid bin Al-Abjar Al-Khudriyah. Kabsyah ini kalau kita lihat dia daripada kalangan orang-orang Ansar atau dipanggil sebagai Al-Ansari. Berasal daripada Madinah, daripada suatu puak ataupun satu kabilah yang memang terkenal di Madinah sehingga disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu durul ansar Banu Najjar, thumma Banu Abdul Ashhal, thumma Banu Al-Harith Al-Khazraj, thumma Banu Sa'adah, wa fi kulli durul ansar khair. Kata Nabi SAW, sebaik-baik rumah orang Ansar ialah Bani Najjar, kemudian Bani Abdul Ashhal, yang mana disitulah wujudnya seorang tokoh yang hebat daripada kalangan sahabiah, iaitulah Kabsyah binti Rafiq yang kita sebutkan sebentar tadi. Sebab itu Kabsyah binti Rafiq adalah isteri kepada Muaz bin Nu'man, dan Kabsyah binti Rafiq ini adalah seorang ibu kepada dua orang anak yang begitu terkenal kerana kehebatan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, Kabsyah binti Rafiq ini adalah di antara kalangan sahabiah Ansar yang mula-mula menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Amir ke Madinah untuk berdakwah kepada orang-orang Madinah, maka Kabsyah binti Rafiq bersama keluarganya adalah orang yang mula-mula menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan bahawa ketika perjanjian Bai'atul Aqabah yang kedua, Kabsyah adalah sebahagian daripada mereka yang telah berbai'ah, bersumpah setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda di bumi Madinah sebelum penghijrahan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang Mekah ke Madinah. Kabsyah binti Rafiq bersama Bani Abdul Ash'al adalah di antara orang yang mula-mula menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya Kabsyah
binti Rafi' semata-mata yang menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Mus'ab bin Umar, bahkan anak-anak daripada Kabsyah binti Rafi' juga sama-sama menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh daripada keluarga Kabsyah binti Rafi' juga menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para penonton sekalian, sesuatu yang menarik tentang Kabsyah binti Rafi', bila mana Kabsyah binti Rafi' menerima Islam, beliau bukan hanya sekadar menerima Islam, tetapi disebutkan bahawa rumah Kabsyah binti Rafi' sendiri menjadi tempat penyebaran Islam di Madinah sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung melalui penghijrahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat pada tahun ke-14 kenabian. Sebab itu Kabsyah binti Rafi' ini adalah merupakan pelopor kepada dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kemasukan beliau atau penerimaan beliau kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita lihat susur keturunan Kabsyah binti Rafi' termasuk ibu beliau juga sama-sama menerima Islam ketika mana Islam mula-mula dibawa oleh Mus'ab bin Umar ke Madinah Munawwarah. Para penonton sekalian, kita akan bercerita lagi dengan lebih lanjut berkenaan Kabsyah binti Rafi' selepas ini. Bertemu kembali dalam Al-Hidayah. Para penonton sekalian, biasanya orang menyebut nama Sa'ad bin Mu'az ataupun Amr bin Mu'az. Dua nama ini memang cukup terkenal, orang muda yang begitu hebat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua nama ini begitu terkenal sebagai orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperoleh syahid. Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik di belakang dua nama besar dalam dunia perjuangan Islam ini, iaitulah ibu mereka, tokoh yang kita bincangkan sebentar tadi. Kabsyah binti Rafi' adalah ibu kepada dua orang pemuda ini. Dua orang jago yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Kabsyah binti Rafi' menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kabsyah tidak hanya menjadi seorang muslimah, tidak hanya menjadi seorang pengikut kepada agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kabsyah memainkan suatu peranan yang cukup besar dalam dakwah Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Sidang penonton sekalian, orang-orang Ansar memang terkenal sebagai kelompok yang begitu kuat mendukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kabsyah binti Rafi' adalah orang yang paling ke hadapan untuk membantu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Kabsyah ketika mana beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kabsyah tidak lagi teragak-agak untuk memberikan kehidupannya, bahkan termasuklah kehidupan anak-anak yang dicintainya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menurut kepada sejarah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah, kita akan lihat bagaimana Kabsyah dan anak-anaknya mereka melalui 3 fasa peperangan penting kepada umat Islam. Bermula daripada peperangan Badar, bila mana anaknya Sa'ad bin Mu'az dan juga Amr bin Mu'az bersama-sama berjihad dalam peperangan Badar. Begitu juga ketika itu Kabsyah binti Rafi' bersama dengan para muslimah yang lain bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam peperangan Uhud, suatu peristiwa yang begitu hebat berlaku di mana anak kepada Kabsyah binti Rafi', iaitulah
Amr bin Mu'az radhiyallahu anhu telah pun menemui syahidnya. Tetapi ada yang lebih menarik, dalam ketika mana Amr bin Mu'az syahid dalam peperangan Uhud, ketika itu kedengaran bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam terbunuh di dalam peperangan Uhud, sehingga kan menimbulkan rasa kegelisahan kepada Kabsyah binti Rafi' bersama dengan para muslimah Al-Ansar. Ketika mana mereka dapat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu ungkapan yang disebutkan oleh Kabsyah binti Rafi', "Amma idza ra'aituka saliman faqad syautit musibah." Kata Kabsyah binti Rafi' kepada Nabi SAW, "Aku bila mana melihat engkau ya Rasulullah terselamat, keadaan kau yang baik begini, aku merasa tenang daripada musibah yang aku terima ini." Sebab itu dalam saat di mana anaknya sendiri syahid dalam peperangan Uhud, Kabsyah binti Rafi' lebih memikirkan tentang diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sosok tubuh yang kita bincangkan, yang hebat, yang menjadi tokoh kepada sahabiah yang bersama-sama berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam peperangan yang seterusnya sesudah daripada peperangan Uhud, iaitu peperangan Khandaq, Kabsyah binti Rafi' sekali lagi memainkan satu peranan yang cukup besar dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kabsyah binti Rafi' telah memperjuangkan, memperdagangkan anaknya yang seorang lagi, iaitulah Sa'ad bin Mu'az. Para penonton sekalian, ibu mana yang mampu untuk mengorbankan anak-anaknya dalam maksud membiarkan anak-anaknya mati? Tetapi Kabsyah binti Rafi' tidak pernah kenal at-tisri, walaupun Kabsyah binti Rafi' telah kehilangan anaknya dalam peperangan Uhud. Manakala dalam peperangan Khandaq, sekali lagi Kabsyah binti Rafi' mempertaruhkan anaknya Sa'ad bin Mu'az untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu disebutkan Sa'ad bin Mu'az menemui syahidnya. Yang menarik, Kabsyah binti Rafi' sekali lagi menjadi seorang ibu, menjadi seorang muslimah yang menjadi tulang belakang kepada perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, seorang ibu tetap merasa kesedihan di atas pemergian anaknya. Suatu ketika bila mana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kata Nabi, telah bergegar arasy Rahman dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'az. Begitulah hebatnya seorang anak yang begitu disayangi oleh seorang ibu, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu isyarat yang hebat tentang tentang Sa'ad bin Mu'az, iaitulah anak kepada Kabsyah binti Rafi'. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Inilah dia gambaran yang paling cocok untuk kita beri kepada Kabsyah binti Rafi'. Bagaimana kesabaran beliau dalam dakwah, dalam membantu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sanggup untuk mengorbankan kedua-dua anaknya. Tetapi sebagai seorang ibu, beliau tetap mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Ketika mana dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man ihtasaba thalatha min sulbihi dakhala al-jannah." Siapa yang bersabar atas kematian 3 orang anaknya, maka dia akan masuk syurga. Kata Kabsyah binti Rafi', "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2? Au ithnan? Bagaimana kalau 2 orang?" Kata Nabi SAW, "Au ithnan." Bahkan kalau 2 orang juga akan masuk syurga. Begitulah betapa Kabsyah binti Rafi' ini, dia bukan hanya memberikan anaknya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sentiasa mengharapkan supaya anaknya itu menjadi sebahagian daripada ahli syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang syahid. Maka dia juga mengharapkan dengan apa yang diusahakan
untuk dakwah yang didukung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, dia mendapat bahagian untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, inilah suatu kisah yang kita lihat barangkali jarang diperkatakan kerana barangkali terlindung dengan kehebatan dua orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala, tetapi hakikatnya di belakang dua orang yang hebat ini ada satu susuk yang lebih hebat, iaitulah Kabsyah binti Rafi'. Para penonton sekalian, kita bertenang seketika, beristighfar pada Sayyidul Ayyam ini, kembali semula selepas ini. Subhanallah, begitu besar ganjaran yang diterima Kabsyah binti Rafi'. Beliau sesungguhnya seorang ibu yang luar biasa, sehingga kan Arasy Ar-Rahman pun turut bergoncang kerana kematian anaknya. Sesungguhnya beliau seorang ibu yang teguh hati dan jasadnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita dengar cerita selanjutnya seketika nanti. Bertemu kembali dalam Al-Hidayah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Hari ini kita bercerita tentang seorang Sri Kandi yang hebat, Kabsyah binti Rafi'. Tadi kita menceritakan bagaimana Kabsyah binti Rafi' telah menyediakan dua anaknya untuk berjuang di jalan Allah, bahkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mengajak para wanita yang berada di luar untuk sama-sama kita menghayati kisah Kabsyah binti Rafi', untuk sama-sama kita janakan kehidupan yang lebih hampir kepada kehidupan para salafus salih, orang-orang yang terawal dahulu. Kita lihat bagaimana pertama sekali Kabsyah binti Rafi' beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Kabsyah binti Rafi' juga menjadi sebahagian daripada pendukung kuat kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam konteks kehidupan kita hari ini, para ibu sekalian, tidak memadai kalau kita sekadar hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini semata-mata jika kita tidak sama-sama turut ke hadapan untuk mendukung agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lihat bagaimana Kabsyah binti Rafi'. Barangkali Kabsyah binti Rafi' tidaklah dikenal sebagai Sri Kandi yang turut sama mengangkat pedang, menyembelih musuh-musuh di medan perang. Tetapi Kabsyah binti Rafi' sentiasa merasakan bagaimana untuk nak menyumbang kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lihat saja di awal kedatangan Islam ke Madinah, Kabsyah binti Rafi' menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat medan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga barangkali boleh kita faham, lihat daripada peristiwa ataupun daripada kehidupan Kabsyah binti Rafi' yang kita bincangkan di awal tadi. Bagaimana Kabsyah binti Rafi' kecintaannya kepada agama ini, dia menyediakan anak-anak yang bersedia untuk terjun secara langsung ke dalam dakwah, ke dalam perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada hari ini sejauh mana kita menyediakan anak-anak untuk menjadi kelompok golongan seperti mana Amr bin Mu'az dan juga Sa'ad bin Mu'az yang secara langsung mendukung agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang muda yang duduk di barisan hadapan untuk mempertahankan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab itu barangkali penonton hidayah sekalian, hari ini marilah kita bercita-cita
untuk menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita, barangkali tidak seperti Sa'ad bin Mu'az, barangkali tidak seperti Amr bin Mu'az untuk syahid di jalan Allah, tetapi sekurang-kurangnya anak-anak kita menjadi orang yang menyumbang sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sekali-kali kita menafikan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menyumbang sesuatu pada jalan Allah, sedangkan hakikatnya kita berkemampuan. Sekurang-kurangnya, kalau mungkin kita tidak ada kemampuan dari segi kewangan untuk membantu agama ini, kita tidak ada kemampuan dari segi ilmu untuk menyebarkan agama ini, maka sediakanlah anak-anak yang akan bersedia untuk menyebarkan dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadilah seperti Kabsyah binti Rafi'. Walaupun dia tidak dikenal, yang lebih dikenali anaknya iaitulah Amr bin Mu'az dan juga Sa'ad bin Mu'az, tetapi hakikatnya di belakang dua insan hebat ini ada satu insan yang lebih hebat, iaitulah ibunya Kabsyah binti Rafi'. Semoga apa yang kita bincangkan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita hari ini. Semoga hidayah hari ini dapat memberikan petunjuk kepada kita bagaimana untuk kita memanfaatkan kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sesungguhnya guru terbaik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kita. Dan Kabsyah binti Rafi' sememangnya ibu terbaik buat anak-anaknya. Semoga kesabaran dan keikhlasan beliau dalam mendidik anak-anaknya sehingga menjadi pendamping utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat diteladani dan dicontohi para ibu kini. Allahumma ghfir anha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkan dan sucikan dosa-dosa si mati. Al-Hidayah berundur dulu. Saya mohon diri dan ingat, beragam muslimah namun jadilah kita yang santun juga solehah. Berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Waraqah bin Naufal, seorang yang tua, lagi buta, tapi beliau seorang yang alim. Beliau banyak tahu kisah-kisah tentang agama terdahulu, banyak tahu ajaran kitab.